Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adwal mustaqi ila biddin. Qasalimu amalina fi dunya muqalimatus ulusa qursi waliyatiru wali mahatu hurus. Wassalamu ala asrafi abiyal muslim wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima ila mibdid aqmabak wala itamullah kusiu lillahi ta'ala wala kusitu waliya kusitu. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah SWT, mari kita bersama-sama berusaha bertingkatan dakwah kita kepada Allah SWT dengan suruh melaksanakan dengan perintahnya. Mudah-mudahan perkara urusan ini, kami kajian ini, segala perintah ini, mudah-mudahan kepada pahala ini rahmati damai kerajaan ini di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sebab mati ini kepada siapa nak, jangan ketuk pintu kuat, nanti susah, nanti ceramah biting jadi orang syaitan. Walaupun orang-orang bising dahaga, walaupun cahaya dalam api neraka kepada Islam adalah dan makhluk, dan ini telah disiarkan. Ini boleh tengok nak Naji, tuan-tuan nak tengok di penonton ni sekian. Ini sampai kena Muhammad Adal ini kena dengar ceramah, walaupun ceramah langsung ini kepada Allah SWT ini kesiakan berarti bedak akan disiarkan di seperti ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jangan secara langsung tazkirah kitab Muhammad kita di versi kedua dibawakan khas untuk anda oleh Samsung Galaxy S20 FE, telefon warna-warni dan dipaparkan. Ini telefon pintar anda telah di teknologi dengan maklumat ada di sini, telefon elektrik dan ada semata-mata yang akan dicepat ini seluruh keluarga kini pertama kali selawat lari www.samsung.com untuk lanjut. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersama saya Ustaz Muhammad Falillah sebagai pengurus ceramah motivasi. Baik, sidang hari radhiyallahu SWT ini kepada episod yang 12 ini kepada Allah SWT ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin telah dibawakan secara eksklusif di YouTube Live di Muhammad. Like, subscribe dan share dari kami penonton di sini, langsung dari surau Kebaru kepada amat dari Allah SWT walaupun samad pada setiap hari Isnin hingga Rabu pada jam 5.50 petang, dan ulangannya sial pada Selasa hingga Khamis pada 6 pagi. Baik, penonton Allah SWT ini dari kitab Muhammad Al-Qasali, Sunnah Nabi Muhammad SAW menurut dan ahli hadis. Kepada persiaran langsung ini kepada screenshot, walaupun kita apa sama kena screenshot berarti di streaming, walaupun sudah ada talian ada di buruk akan di sini. Sebelum malu cuba kita talian panggilan video ini dan semata-mata kena buat ada isaman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kepada episod 12 topik yang bertajuk ini, kebodohan sebagian ulama hadis. Baik, kebetulan tampaknya kebodohan dalam memahami riwayat seperti di atas dan bernilaian buruk terhadapnya merupakan penyakit kronis dari zaman dahulu. Penyakit kronis dari zaman dulu. Salah satu contohnya
adalah hadis yang diriwayatkan Tirmizi dari Al-Haris Al-Awal. Ia berkata, Aku berjalan ke dalam masjid di mana banyak orang sedang membicarakan berbagai hadis. Lalu mengunjungi Ali radhiyallahu dan memberitahukan hal itu kepadanya. Dia pun bertanya, benarkah mereka telah melakukan hal itu? Ya, jawabku. Kemudian Ali berkata, sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahawa memperbincangkan berbagai hadis itu akan menimbulkan fitnah. Kerana itu aku Ali radhiyallahu bertanya, bagaimana solusinya wahai Rasulullah? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, kembalilah kepada kitab Allah. Kerana itu dalamnya terdapat berita tentang orang-orang sebelum kamu, kabar tentang orang-orang sesudah kamu, juga keputusan berkaitan di antara kalian. Semua yang ada di dalamnya adalah serius, bukan main-main. Orang-orang agoh yang meninggalkannya, nescaya Allah akan menghancurkannya, dan siapa yang mencari petunjuk bukan darinya, nescaya Allah SWT akan menyelesaikannya. Itulah tali Allah yang amat kuat, memberi peringatan yang bijak, dan itulah jalan yang lurus. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini ada siapa penonton ini kepada beritakanlah salah satu contoh kelah hadis Nabi Muhammad SAW. Tadi cakap mungkin yang contohnya adalah iman kepada ada ke sesuatu ini kepada hilangkanlah, walaupun Yusuf ini kepada Ali mengunjungi, walaupun melindungi kepada Islam adalah kamu. Walaupun Ali berjungi ini terdapat kembalilah kepada Allah SWT. Ada sekalian ini kepada pesanan akhir zaman ini pada Rasul. Kitab bercabiran ada yang diri, ada jalanlah, walaupun keutamaan ini keseluruhannya ini kepada contohnya kepada mencunggi Ali radhiyallahu dan beritakanlah benar-benar yang Ali sungguh, walaupun orang-orang berbicara yang akan dia pun Aisyah romantis dalam cintaku sabda, kalau tak ada yang di sini, walaupun itulah pada akhir zaman telah dibacakan, walaupun itulah. Baik, kita penonton Rabbidah SWT. Kitab itu Al-Quran tidak bisa diambilkan oleh bawa nafsu. Setiap lidah yang mengucapkannya dan akan tercampur kesalahan. Para ahli ilmu tak akan pernah kenyang dalam berbacanya, dan juga akan jenuh walaupun banyak diulang-ulang, dan keajaibannya tidak akan pernah habis. Kitabnya itulah yang membuat golongan jin tidak pernah berhenti itu mendengarnya hingga mereka berkata, firman Allah SWT di dalam surah Al-Jin ayat 1 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran menajubkan, membimbing ke arah kebenaran, maka kami pun beriman kepadanya. Baik, siapa berkata atas nama Al-Quran, tentulah dia benar. Siapa yang mengamalkan kandungan, nescaya diberi pahala. Siapa memutuskan hukum dengannya, nescaya berbuat adil.
dan siapa menyeru kepadanya maka Allah SWT akan menunjukkannya ke jalan yang lurus. Lalu Ali radhiyallahu berkata, ambillah nasihat ini untukmu wahai awal. Sesuatu ketetapan agama tidak dapat diterima hanya dari hadis yang terpisah dari yang lainnya, tetapi harus digabungkan antara satu hadis dan hadis lainnya. Kemudian hadis-hadis yang tergabung itu dibandingkan dengan yang ditujukan Al-Quran Al-Karim. Ini dilakukan kerana Al-Quran adalah bingkai yang dapat mesahkan penerapan hadis dan membatasinya hingga tidak berlebihan dari isi Al-Quran. Dan siapa sahaja menyatakan bahawa hadis atau sunnah lebih tepat dijadikan dasar kepada Al-Quran itu atau dapat menghapus hukum-hukum dan di dalamnya dia adalah orang yang tertipu. Pernyataan kami di atas ditunggung oleh riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir yang mengutip perkataan Al-Imam Muhammad Idris Syafi'i, Imam Syafi'i, semoga Allah SWT merahmatinya, berikut ini apa saja yang diputuskan Rasulullah SAW, maka di demikian itu adalah pemahaman beliau yang bersumber dari Al-Quran. Pendikat firman Allah SWT di surah An-Nisa ayat 105 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi menentang orang yang tidak bersalah kerana membela orang-orang yang kiamat. Dan dalam firman-Nya di dalam surah An-Nas ayat 44 yang bermaksud, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran akan kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memfikirkan. Baik, penata Rabbi Allah SWT. Sebelum kitab ini kepada masyarakat ini Al-Karim ini, saya fahami kebetulan ini jin kepada manusia. Berbuat hadir ini berjalan keturunanmu. Walaupun kitab Allah SWT ini yang cuba kalau Al-Quran ukun dan belajari dalam bahasa agama dakwah ini, mereka adalah sosial luang-luang agama bangsa ini akan kebenaran atau tidak akan semuanya. Walaupun orang-orang bersalah, ini tidak akan bersalah. Pemahaman ini yang sumber ditemui ini supaya demikian. Ada golongan yang akan makfiahkan makpunnya. Ini indahkanlah kepada Rabitah ini, walaupun ulang ini kepada lidah setiap nafsu. Lahan ini ulang-ulang mendengar hingga yang berhenti yang berkata yang akadi kepada Rasulullah SAW, innakallah, walaupun jin tidak kena manusia terbuat, adalah seperti ini. Golongan ini jin dalam manusia, perlu pahala yang ada kebodohan. Maka Ali ambillah nasihat ini, walaupun maksiat ada golongan maknya. Ini antara hadis ini kalau Al-Karim
dilakukan masalah menerapan ini kena kesilapan bahawa hukum menghapuskan beripu akad di sini adalah walaupun diabung akadi dobang ini kepada abikan oleh bahawa ini kitab akadi para lahan dan akadi itulah kitab kepada Allah SWT. Tadi sepukan ilmu kita kepada capilah kerana apa yang diberikanlah pada dihancurkan pada Allah SWT. Dan hajilah ini sebelum akhir zaman ini kepada kami untuk wahai ambillah dalam manusia antara kami nasihat kami keturunan berpisah ini takkan berhadil kepada Allah SWT. Ini bimbangkanlah timbangkanlah berfikirlah ada di sini walaupun ilmu kepada Allah SWT dalam info yang masih akan didakwah. Walaupun demikian Syafi'i bersumber dalam Al-Quran dengan menjadi orang-orang bersalah ini kepada ilmu tidak akan manusia walaupun meniru jalan untukmu walaupun nasihat ambilkanlah kepada Rasulullah SAW membuatkanlah berdengar ada yang diberhentikanlah akan tidak akan benar walaupun orang-orang kesayang bahala bersungguhnya. Saya fahami dalam kebetulan dibacakan kerana Nabi SAW ketahuilah sesungguhnya aku telah diberikan Al-Quran dan yang disepertinya sunnah sejarah bersamaan. Apa yang diucapkan Asy Syafi'i itu benar kerana kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah aplikasi praktis bagi tutunan Al-Quran berjalanan hidupnya dalam hal indah ibadah, akhlak, jika dan muamalah mengkaulat adalah berwujudan Al-Quran. Al-Quran yang hidup dengan itu Nabi SAW mengubah dunia dan membangun peradaban luhur dan yang berbeda dari umat lainnya, dan seandainya tidak ada sunnah yang berbentuk perbuatan dan ucapan, nescaya Al-Quran akan mirip dengan filsafat teoritis murni yang hanya ada dalam alam khayalan. Walaupun kalian ini sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai intimisi sosial, sipil dan milit bahkan sebelum memperputuskan itu semua adalah berada dalam perangka syarat ibadah dan akidah yang sudah menjadi bagian tak berpisahkan dari sebuah misi yang abadi. Ini kerana Islam terbentuk dari gabungan ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi SAW seperti air yang terbentuk dari dua usul yang telah dikenal dalam ini. Kalau tidak kita dapat menjauhkan riwayat yang lemah dan cacat, sebagaimana kita menjauhkan Al-Quran itu sendiri dari penafsiran menyimpang dan pertentangan. Nescaya hayu ilahi dapat terpelihara kemuniannya bertumbuhnya hadis yang lemah telah memenuhi ruang-ruang beratapan Islam dengan awan gelap. Demikian pula halnya dengan hadis-hadis sahih
yang dijadikan sebagai sarana menyimbangan dari maknanya yang hakiki. Semua itu telah membuatnya tidak cocok dengan petunjuk Al-Quran yang eksplisit maupun implisit. Bahkan saya melarang sebagai orang untuk meriwayatkan hadis sahih sekalipun, kecuali mereka mampu menyingkapkan makna yang tersurat kontekstual, seperti hadis tidak mengungkapkan makna yang bersurat kontekstual, seperti hadis tidak seseorang pun masuk syurga kerana amalnya, dan seterusnya. Sekelompok orang yang apatis dan hilang semangatnya berpegang kepada susunan afiah tekstual hadis ini yang sebenarnya tertolak. Mereka mengira bahawa syurga dapat dimasuki sekalipun bahawa beramal. Mereka sengaja melupakan bahawa ada puluhan ayat yang berkaitan masuk syurga sebagai hasil dari amal yang diriwayatkan. Baik, sidang penonton Allah SWT ini telah difahami kebetulan ini, lagi belajar yang akan dibacakan kebetulan. Untuk itu saya sering menjelaskan kepada mereka itu bahawa hadis tersebut bertujuan menghilangkan perasaan bangga dan sombong terhadap amal yang dikerjakan, dan bertujuan menghilangkan anggapan bahawa syurga adalah agar mengganti amal yang telah lalu. Meskipun demikian, hadis itu tidak menafikan bahawa amal seseoranglah yang menyebabkan masuk syurga. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah Al-A'raf ayat 43 yang bermaksud, dan diserukan kepada mereka itulah syurga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Baik, sidang penonton rahmatullah SWT ini ada sebabnya, walaupun amal yang diwajibkan ini panci penduduk kampung. Walaupun Rasulullah SAW ada yang seorang yang mampu kalah, walaupun tengok secara langsung di TV Muhammad, hilang kalah semangat yang hilang sebenarnya ditolak puluhan ini yang akan dari amal yang syurga ini kepada Islam bercabiri, walaupun termasuk syurga kepada Allah SWT. Ini afbakalah, ini perirakan, ini menahid, walaupun seluruh kepada Allah. Ini nafsirkan, ini tafsir ini seperti yang kokoh diversity, walaupun kemunian ditumbuhkan hadis lemah, walaupun kita mencari yang akan tidak seterusnya, walaupun kedakwa kita afiah di surga dalam kepada Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah ini mereka yang akan ada bangsa berjudungan, tidak bangsa ini jadikanlah kerana walaupun pendujuk ke eksplisit, walaupun hadis tekstual ini kita kepada kebetulan pada akhir sama kepada Rasulullah SAW, maka demikian halnya walaupun pendujuk eksplisit ini kebetulan namanya eksplisit, walaupun nama implisit, walaupun kita eksplisit dan implisit, kita walaupun kecuali sekali lagi kontekstual ini telah hamba kali ini bangsa dikerjakanlah walaupun
berduang ada harga yang amal kalau disalah adalah harga dan menafikan. Sebagaimana yang masuk syurga menyebab ini kepada malangan sebagai orang yang kecuali sekalipun riwayatnya walaupun agama yang dimasuk syurga. Sebenarnya Islam walaupun agama menafikan ni, penafsiran ni, perkataan penafsiran ini kepada waktu tanpa pemelihara. Gunakanlah wajib ini kepada Allah SWT. Ini seperti sempurna dan menggantikan amal. Yang bahawa amal yang akan sebagaimana masuk syurga, walaupun bahawa ini sepadan, ini semua janganlah hadis yang akan dipakai kepada Rasulullah dengan diapakan dapat memasuki. Kalau masuk syurga, masuk Islam, kita menemukan hanya dipertunjukkan. Saya fahami ke bahasa Melayu. Ini perlu hakalah walaupun kitab berajabikanlah walaupun Rasulullah SAW suratkanlah kontekstual ini. Syurga abadis dan hilang seksual hari sama. Sulaiman yang masuk syurga walaupun kita ada yang menghilangkanlah, gantikanlah, menyebabkanlah. Ini seluruh menjadi dalam manusia kepada kecabiran pada Rasulullah SAW. Fikir demikian dan halanya akan diekspresi seperti seterusnya akan semangat dan selamanya. Sidang penonton Rabbi Allah SWT ini telah dibuka TV sama-sama jadi belajar dalam belajar bahasa Melayu dan bahasa dakwah. Walaupun saya fahami kena faham minta akadi seperti itu. Memang banyak di antara kisah dan nasihat yang mengurangi kesadaran dan kecerdasan mereka terhadap Al-Quran atau kurang memiliki semangat bertekatan diri yang khusyuk kepada maksud dan tuannya. Seiring dengan itu mereka memiliki cukup banyak perdaharan hadis-hadis ahad yang memerlukan pemahaman secara benar. Saya menjadi jahil dengan seorang yang kurang hati-hati dalam memahami hadis yang telah disepakati. Billiwa balkafilnar, yang bermaksud ayahku dan ayahmu di neraka. Seolah-olah sekelompok orang itu sedang mengkabarkan berita gembira kepada umat Islam bahawa kedua nabi mereka pun masuk neraka. Terhadap kelompok ini saya katakan, semoga Allah menjadikanmu tak rumu panjang lataran bijinya wawasmu. Kamu tidak memiliki sedikit pun pemahaman tentang Islam, dan jika tidak memiliki etika berdakwah, tidakkah kamu yang mengasnamakan sunnah hanya menambah kebingungan umat. Penjelasan sunnah darimu itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedang penonton Rabbi Allah SWT ini sedang difahami kebetulan dalam hubungannya dengan hal di atas Syahir Yusuf Al-Kahawi
Al-Qadawi berkomentar tentang hadis tersebut kata dalam hadis itu dalam bahasa Arab terkadang berarti paman. Jadi mungkin saja yang dimaksud dengan ayah dalam hadis ini adalah pamannya Nabi SAW Abu Talib. Hal ini mengikat bahawa sebelum meninggalnya Abu Talib, dia telah disodori kalimat Tauhid namun enggan untuk mengucapkannya. Kami pun dapat menerima menawilan ini sehingga dengan demikian nawaskan ni lanjut kepada dengan demikian ini sebelum perkataan ni. Dengan demikian tidak terjadi kontradiksi antara sunnah dan Al-Quran. Pernah juga saya mendengar seperti bahawa terdapat orang yang mengatakan bahawa hadis tersebut adalah sahih yang berfungsi mengkhususkan membatasi apa yang disebut oleh ayat Al-Quran secara umum. Dengan demikian semua hal al-farad, orang-orang yang hidup dalam kefukuman wahyu kerana ketiadaan Nabi itu akan selamat dari asap. Selain Abdullah bin Abdul Al-Muttalib, saya bertanya pada orang itu apa gerangan salahnya sehingga hanya dia sendiri yang berhak mendapat seksa neraka. Padahal Abdullah adalah seorang pemuda yang terhormat dan selalu menjaga diri dari segala yang tidak baik. Sejarah hanya mencatat yang baik tentangnya dan tidak ada yang menyebutnya dengan sesuatu yang buruk. Ayat Al-Quran berbicara tanpa ada perkecualian. Kerana itu, apa sebabnya kalian begitu bersemangat dalam masalah menyiksaan terhadap Abdullah? Apa sebabnya kalian ke sana ke sini dengan menyebarkan berita tak menentu ini, dan apa kiranya latar belakang menegasan kalian tentang dimasukkannya kedua orang tua Nabi SAW ke dalam mereka. Sungguh saya mencium bau pelecehan terhadap Nabi SAW di balik semangat yang berbara ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, agak sekian ini kepada seluruh juru kamera, kepada Allah. Walaupun kita semua kebetulan baca ini, walaupun kita sejarah, hanya kehormatan ini yang akan sekaligus walaupun demi zat pewariskanlah. Ini kitab kau adalah fungsikanlah kitabnya, walaupun ada yang ini seandainya tersebut oleh wahyu yang akan ketidakadaan ini Nabi Abdullah, walaupun kitab lah, walaupun seirah, walaupun orang ketidak jelas jada kefahaman ini.
walaupun pada Allah SWT. Wawasanmu, kamu tidak akan sunyahnya berjelasan ini kebanyakan. Ini memudahkan ini kepada maksud dengan ayah dalam hadis adalah pemahaman ini Islam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ayat termasuk kita kuasikan ni kefakuman wayu akadi kuluman ketidakkan perkataan ini maka tiadaan Nabi ini kepada para orang-orang kafir ini kepada azab ini kafurkanlah semua kalau menghampuikanlah ini sebagai ada bercirinya wawasanmu waspada ia akan diayah kepada walaupun demi Allah SWT di kemarahan ini padanya pertama dikata fikir disodori kalimat tauhid ini tidak akan kami ini sehingga kontradisi antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disebelahkan di penjelasan sunnah dari kebetulan adanya jawabanlah walaupun kitab ada seluruh dunia walaupun hidup kala demikian ini seluruh negara akan di luar Nabi balik ini kepada sangat ini semangat gembiraan cemerlang akan di orang-orang ini seksa akan neraka walaupun adalah jayalah api neraka dalam seimbang yang kalah ada yang disimpul kalau tidak akan disimpul walaupun keberjuang demi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjuangan demi agama yang akan diseksa neraka pembunuhan ini yang sebelum ini berjum ada di tidak berjum kepada cantikkanlah walaupun semangat tekala menyibsahkan walaupun keisaf walaupun demi dengan taubat ini menerima penawilan menerima akan di walaupun wasiatkanlah kontradisi kepada Al-Quran, kepada hadis keturunan yang agak sekali walaupun kita hal ini Sa'id Yusuf alaihissalam walaupun akawi ini datang juga demikian dakwah kita seperti itu baik disiarkan ini kepada 7:29 malam ini akan disebutkan tadi telah disiarkan dan saluran azan telah termasuk waktu solat Fardhu bagi son 7 sebelah Hazi Buja Serian Sebuya 20 dan pada pukul 7.39 malam pada 7 walaupun kita ajuhi kepada Islam kepada Allah SWT seperti itu dalam walaupun dengan cara ini kita masih itu saya fahami dan kesedaran kemaksud puluhan ini hasil haman yang akan dijelaskan saya seingin seharuan kepada hadis ini kepada keluhuran kepada akil sama kepada seksual kepada Allah SWT menghafal selamat dalam masuk syurga beradaan ini kisah dan sarda dan demikian memasuki pahalan ni kepada puluhan ini ada kanan hubungan talif kepada bajuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah ini hadis ini pula akan di barang siapa yang akan dipakan dosa hilang kerana masuki bahawa lupakanlah masuk syurga walaupun keluarga akan di masyarakat perasaan bangga yang kalah walaupun hidup kalah masuk syurga walaupun dekat kalah walaupun demi khusyuk walaupun kita maksud walaupun demikian semangat tujuannya seringin kita walaupun demikian adalah amalnya kerana syurga walaupun seksual pada Allah SWT aga yang kalah walaupun aga yang minta di sedekah walaupun mereka akan bercapiran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik disiarkan pada insya-Allah hari sama kepada episod yang ke-12 ini kepada Islam adalah perubahan ini disiarkan ni walaupun kepada agama berjuang ini pada episod yang akan datang kepada hadis-hadis tentang fitnah insya-Allah penonton dan pendengar radio Allah sekian sebelah akhir dalam pengajaran akhir sama kefahami tidak ada
jangan penuhi jangan kebodohan walaupun agak sama kepada Allah SWT. InsyaAllah pada kesempatan ini kepada Ustaz Muhammad bin Fila sebagai pengurus drama motivasi disiarkan kepada luas skala di luar negara walaupun sekitar dari surau Kementerian ke ajuran juru kamera akan pertama kali di Sarawak. Baik, silakan bacangan ini kepada penonton TV Muhammad sentiasa maturun aplikasi TV Muhammad di telefon pintar anda hanya di Apple App Store, Google Play Store dan juga Explore in App Gallery. Sertai follow kami ke Instagram @tvmuhammad.hd, kongsi kami di Telegram @tvmuhammad.hd, ikuti kami di Twitter @tvmuhammad.hd. Terima kasih telah menonton secara langsung di YouTube channel TV Muhammad. Like, share dan subscribe. Letakkan video langsung naik, langsung ada telah di sini. Hashtag Tazkirah Kitab Muhammad, hashtag TV Muhammad, hashtag Inikah Ustaz, hashtag lain dan hashtag Muhammad Fidla. Dan jangan Tazkirah Kitab Muhammad tadi yang dibawakan khas untuk anda oleh Samsung Galaxy S20 FE. Keluaran internet berlanjutan ini kepada selama 3G, 4G dan 5G seluruh keluarga amat di telefon pintar anda walaupun sosial demi Facebook, Instagram dan Twitter. Walaupun agak sama buka internet berlanjutan ini internet telefon berwarna-warni dan sebenarnya akan dipenonton dan skrin disediakan. Dari www.samsung.com/lanjut. Sekian, walillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.